Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya Cikgu Muhammad Idris dari MRSM Sempurna. Baik, hari ini pelajar kita akan membincangkan tentang teknik menulis rumusan bagi soalan SPM. Okey. Pertama sekali, sebelum kita pergi lebih jauh, soalan rumusan ini adalah terdapat pada kertas 2 dan soalan yang mula-mula sekali kita akan jawab. Okey. Soalan ini secara umumnya pelajar dah tahu markah diperuntukkan sebanyak 30 markah untuk soalan ini. Okey, baiklah. Ini adalah contoh soalan yang biasa kita lihat dalam soalan SPM, soalan rumusan. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Baiklah. Apa yang perlu pelajar-pelajar beri perhatian pada soalan ialah perkataan ini, langkah-langkah. Yang kedua, kesan-kesan. Biasanya, soalan-soalan rumusan akan mengemukakan soalan-soalan yang berbentuk sedemikian, yang mana kita mungkin dalam soalan-soalan latihan yang seringkali pelajar buat, sama ada langkah, punca, faktor dan lain-lain. Tetapi untuk hari ini saya fokuskan kepada soalan tugasan yang pertama, iaitu langkah-langkah. Okay. Ini ialah tugasan pertama. Okay. T1. Okay. Manakala kesan-kesan ialah T2. Okay. Saya nasihatkan pelajar-pelajar supaya menganalisis dahulu soalan sebelum kita pergi kepada peringkat yang seterusnya. Maknanya kita dah bersedia apa yang kita akan buat dalam rumusan ini ialah fokusnya, isi tersuratnya ialah langkah-langkah dan isi tersiratnya T2 ialah kesan-kesan kemalangan jalan raya kepada negara. Baiklah, mari sama-sama kita lihat apakah proses pertama untuk kita menghasilkan sebuah rumusan yang baik dan lengkap. Pertama ialah kita melihat dari sudut bagaimana untuk kita menulis bahagian pendahuluan. Selepas kita membaca arahan soalan, kita membuat sedikit penandaan sebagaimana yang telah saya tunjukkan sebelum ini, iaitu kita meletakkan untuk tugasan pertama, kata kunci pertama sebagai tugasan pertama, kita gunakan sebagai T1, dan juga tugasan yang kedua, kata kunci yang kedua, kita gunakan sebagai T2. Terusnya, untuk membina pendahuluan, apa yang penting di sini ialah dalam pendahuluan, kita perlu tukarkan kata kunci tugasan yang pertama soalan. Okay. Untuk yang kedua, kita tak perlu tukar. Tersalin saja, bulat-bulat. Okay. Jadi, pendahuluan kita akan jadi seperti inilah. Okay. Sebagai contoh, rumusan ini membincangkan usaha-usaha atau kaedah-kaedah atau cara-cara atau pendekatan-pendekatan meningkatkan keselamatan jalan raya dan kesan-kesan kemalangan jalan raya. Okay. Ada dua kata kunci pertama tadi ialah usaha-usaha. Kita tukarkan usaha-usaha, kaedah-kaedah, cara-cara atau pendekatan-pendekatan. Pilih satu sahaja, jangan letak ke empat-empatnya.
Yang seterusnya adalah kata kunci yang kedua. Kita tak perlu tukarkan, iaitu kesan-kesan. Ini sama sebagaimana dalam soalan. Kita salin bulat-bulat sehinggalah habis. Okay. Jangan lupa letakkan kata hubung dan. Okay. Rumusan ini sebenarnya mudah saja. Cuma apa yang selalu dilihat adalah pelajar tidak menukarkan kata kunci pertama ataupun kata kunci yang diberikan sinonim itu tidak tepat. Tidak tepat dengan kataan yang sepatutnya. Sebagai contoh tadi, kita dalam soalan minta kita cari ataupun membincangkan tentang kata kunci langkah-langkah. Jadi kita tukarlah kepada usaha-usaha ataupun kaedah-kaedah ataupun cara-cara ataupun pendekatan. Satu saja, saya ulang gunakan satu sahaja. Okay. Untuk tugasan, untuk rumusan ini juga markah yang diperuntukkan. Markah yang diperuntukkan ialah 2 markah. Jadi walaupun sedikit, walaupun ni 2 markah sahaja, namun pelajar tak boleh mengabaikan kerana ia akan memberi kesan kepada keseluruhan rumusan yang kita akan buat ini. Okay, ini adalah untuk proses yang pertama, iaitu kita bincang bagaimana kita nak menulis satu pendahuluan yang lengkap. Dan ingat hanya satu ayat sahaja. Okay, satu ayat sahaja. Tak perlu kita asingkan. Contohnya kita buat sehingga jalan raya, kemudian kita nokta, seterusnya kesan-kesan. Tak perlu. Kita terus saja kata hubung sebagaimana yang terdapat dalam soalan. Baiklah, saya kongsikan beberapa tugasan yang lain yang biasanya kita akan dapat lihat dalam soalan-soalan rumusan. Okay. Yang pertama, biasanya soalan akan menyatakan tentang faktor. Okay. Ini yang saya buat 3 ini bermaksud ianya adalah sinonim. Faktor itu samalah dengan punca, samalah juga dengan sebab. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah juga bermaksud usaha-usaha, cara-cara, tindakan-tindakan, kaedah atau strategi. Yang ketiga, kekangan. Kekangan ni apa? Kekangan ni adalah masalah, rintangan dan juga halangan. Yang keempat, faedah. Faedah boleh dikategorikan sebagai kebaikan, kelebihan, manfaat, kepentingan. Seterusnya, peranan. Peranan boleh dikategorikan sebagai fungsi, tanggungjawab dan juga tugas. Dan yang seterusnya, kesan, akibat, impak dan implikasi. Pelajar juga kena faham konsep sinonim ini mestilah seerti. Kita tak boleh, kalau soalan itu tugasan yang pertama, untuk tugasan yang pertama, faktor-faktor kita tukar kepada langkah-langkah, tidak tepat. Jadi kita kena tukarkan kepada punca ataupun sebab. Selepas kita dah buat perenggan pendahuluan, kita dah tukarkan kataan sinonim dan kita dah masukkan keseluruhan kedua-dua tugasan tersebut. Okay, maka kita teruskan dengan proses kedua. Okay, proses kedua. Apa dia proses kedua? Iaitu kita nak mencari isi tersurat. Okay. Baiklah, sebelum itu kita kenal dahulu isi tersurat ni apa. Bagaimana untuk kita mencarinya. Okay. Kita pertama sekali kita tengok perenggan isi tersurat itu. Dia markahnya diperuntukkan 2 hingga 12 markah. Bermaksud 6 hingga 8 isi. Okay. Untuk dalam petikan lah. Untuk rumusan, kita boleh buat 6. Ada orang tanya, boleh ke kalau kita buat 6 atau 7? Jawapannya boleh. Sekiranya petikan tersebut tidak terlalu panjang, kita boleh buat 7 isi. Tapi untuk kita nak mengelakkan daripada kita buat
jumlah perkataan yang agak lebih, kita cari dahulu, kita buat dulu 6 isi. Baik, rujuk tugasan pertama. Okay, kekalkan. Cari isi-isi dalam petikan. Okay, di sini saya letakkan 6 hingga 8 isi dan biasanya apa pelajar dalam sesebuah petikan rumusan itu memang akan diberikan isi tersuratnya lebih daripada 6. Biasanya begitu. Okay. Seterusnya ialah kita gabungkan isi-isi. Tanda subjek ada pihak di hadapan. Okay. Untuk soalan rumusan ini, pelajar juga kena berhati-hati jika sekiranya terdapat subjek di depan. Okay. Subjek ni apa? Subjek ni maksudnya ada pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Sama ada pihak kerajaan atau apa-apa saja yang dikemukakan dalam petikan tersebut. Pelajar jangan buang. Waima dinyatakan pihak itu berulang kali. Kita tetap kena tulis dalam petikan kita nanti, dalam rumusan kita nanti. Okay. Untuk mengesan isi-isi tersurat, kenal pasti perkataan-perkataan dalam petikan yang ada kaitan dengan arahan soalan. Okay. Soalan tadi minta kita buat usaha-usaha ataupun langkah-langkah. Okay. Dan kita juga lihat penanda wacana yang ada dalam petikan. Okay. Penanda wacana ni biasanya dia juga mempengaruhi isi tersurat dalam sesebuah petikan. Okay. Kita tengok tadi arahan soalan. Arahan dalam soalan tadi kita tadi buat tentang langkah-langkah. Okay. Untuk soalan ini untuk yang saya bagi ni punca, kesan, kebaikan, langkah ni kita boleh lihat jika soalan tersebut minta tentang punca. Tetapi untuk hari ini soalan yang saya berikan lebih kepada langkah-langkah. Okey, di sini langkah-langkah. Okay. Biasanya perkataan yang sering digunakan dalam petikan bagi mengesan isi surat yang betul seperti kataan hendaklah, perlu, mesti, harus, wajar, boleh atau sepatutnya. Okay. Penanda wacana yang lain, selain itu, di samping itu, oleh itu, sehubungan dengan itu, seterusnya juga pula dalam petikan itu. Baiklah, maksud saya ialah kalau kita pelajar baca petikan itu betul nanti, kita akan dapat lihat susunan isi tersurat itu diletakkan penanda wacana ataupun perkataan-perkataan seperti mana yang saya sebutkan ini. Biasanya begitu. Okay. Tapi walau bagaimanapun kita hendaklah baca dahulu dan pastikan ianya 100% isi tersurat yang kita nak. Okay. Sebab takut nanti kalau kita baca seolah-olah seperti isi tapi sebenarnya contoh. Okay. Baiklah, soalan yang saya kemukakan tadi ialah langkah-langkah. Tetapi dalam petikan ini, dalam petikan perenggan pendahuluan, perenggan pertama bagi soalan rumusan ini, petikan ini, dia menyatakan faktor. Okey, kita lihat ni faktor. Inilah yang saya katakan biasanya kalau pelajar tidak membaca betul-betul, mungkin pelajar akan menggaris bahagian ini sebagai isi. Tapi sebenarnya ianya bukanlah isi. Ia adalah menerangkan tentang faktor utama. Kita mencari tentang langkah-langkah. Jadi tidak ada isi tersurat di sini. Baiklah, kita lihat perenggan kedua bagi petikan ini. Okey. Kita baca betul-betul, kita lihat ada perkataan oleh itu semua pihak perlulah meningkatkan keselamatan jalan raya di negara kita. Lihat ada perkataan semua pihak. Sebagaimana yang saya sebutkan awal-awal tadi, subjek mestilah kita letakkan sebagai isi dan lihat juga ada perkataan perlulah. Menunjukkan kita kena buat sesuatu itu ataupun tindakan. Meningkatkan keselamatan jalan raya di negara kita. Terdapat beberapa cara. Sebelum itu kita tandakanlah ini sebagai isi yang pertama.
Terdapat beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Keselamatan jalan raya boleh ditingkatkan dengan pihak kerajaan memasang lebih banyak kamera pengesan had laju di jalan yang sering berlakunya kemalangan. Okey, lihat ada perkataan boleh. Okey, perkataan boleh ni menunjukkan satu tindakan ataupun langkah-langkah. Dan ada subjek di sini iaitu pihak kerajaan. Okey. Memasang, pihak kerajaan buat apa? Memasang lebih banyak kamera pengesan had laju. Okay. Di jalan yang sering berlakunya kemalangan, kalau pelajar-pelajar tidak yakin, pelajar-pelajar masukkan saja sehingga habis kemalangan ini. Okay, letakkan dia sebagai nombor 2. Dengan cara ini, para pemandu di Malaysia akan lebih berhati-hati di jalan raya. Okay, ini adalah keterangan saja. Seterusnya, dalam pada itu, pengguna jalan raya perlulah mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Okay. Ini menunjukkan ada isi di sini yang kita rujuk kepada subjek dia iaitu pengguna jalan raya. Pengguna jalan raya buat apa? Okay, ada perkataan perlulah. Okay, tegaskan di sini. Perkataan perlulah ini sangat ditegaskan. Okay. Buat apa? Mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Hal ini penting bagi memastikan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain terjamin. Ini adalah keterangan. Selain itu, okay, ini ada penanda wacana. Para pengguna jalan raya perlulah, okay, perkataan perlulah, memastikan kenderaan mereka dapat berfungsi dan berada dalam keadaan yang baik sebelum memulakan perjalanan. Okay. Yang tadi adalah isi yang ketiga. Okay. Ini yang keempat. Ya, perkataan ada subjek di sini iaitu para pengguna jalan raya. Jadi kita kena letakkanlah dalam perumusan nanti para pengguna jalan raya. Dan perlulah buat apa? Buat memastikan kenderaan mereka dapat fungsi dengan baik. Dan yang terakhir, ayat terakhir sebagai contoh, ini adalah contoh. Kita tidak perlu masukkan sebagai isi. Okay, cuba kita lihat perenggan ketiga dalam petikan rumusan ini. Teks ataupun yang diberikan kepada kita. Okey, perenggan ketiga. Seterusnya, okey, penanda wacana di sini. Jabatan Kerja Raya JKR perlulah membuat lebih banyak rondaan di semua jalan untuk mengenal pasti jalan yang mengalami kerosakan dan kawasan yang berisiko tinggi. Okay. Nampak di sini ada pihak berwajib iaitu Jabatan Kerja Raya. Ini subjek lah. Okay. Tidak boleh kita abaikan. Kita perlu masukkan dalam rumusan kita nanti. Dan ada perkataan perlulah. Okay. Perlulah membuat apa? Membuat lebih banyak rondaan di semua jalan. Dan kalau kita tengok ayat ini ada sebenarnya ada huraian, iaitu untuk mengenal pasti jalan yang mengalami kerosakan dan kawasan yang berisiko tinggi. Okay, ini kadang-kadang pelajar-pelajar yang agak sederhana dia mengalami masalah sama ada dia nak mengenal pasti ini adalah isi ataupun ini adalah huraian. Jika pelajar-pelajar tidak berapa yakin, pelajar-pelajar boleh letakkan juga sebagai isi. Tapi pelajar-pelajar yang mahir, mereka tahu okay, bila ada perkataan untuk mengenal pasti jalan raya, ini semua adalah huraian sahaja. Seterusnya dengan okay, ini isi yang ke-5. Tadi 4, ni 5. Dengan membuat demikian, jalan yang rosak dapat dibaiki dengan kadar segera sekaligus dapat mempertingkatkan keselamatan jalan raya serta mengurangkan risiko kemalangan. Ini adalah huraian. Okay. Huraian apabila JKR dia membuat rondaan di semua jalan untuk dia mengenal pasti kerosakan. Seterusnya, okay, kita tengok. JKR juga perlu meletakkan lebih banyak papan tanda